Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Kita tunggu 5 minit lagi ya. Okey, Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كيف حالكم؟ Alhamdulillah baik Ustazah. تمام الحمد لله. طيب إن شاء الله القصة التي سأشارككم فيه بعنوان هاك يا هذا الذي لا أعرفه. هذه قصة الأولى من مجموعة الثانية من حياكة الكلام. سأبدأ في العرض. هاك يا هذا الذي لا أعرفه. هاك هذا هو العنوان. هاك بمعنى kalau kita nak terjemahkan ke Melayu macam awak, okay? Awak yang saya tidak kenal. Okay? Ambil ini, awak, haka, yani ambil ini, wahai orang yang saya tidak kenali. Hey. وذكر القاضي أبو الحسين في كتابه قال: روي عن شيخ من أهل الكوفة قال: أملقت وبلغت بي الحال أن نقضت منزلي. أملقت بمعنى أصبحت فقيرا. Jadi kita faham dari sini bahawa orang yang menceritakan ini, dia satu masa dahulu kaya, tetapi amlaqtu wa balagtu bil hal, saya telah jadi amlaqtu man asbahtu fakiran, saya telah jadi miskin, bahkan wa balagat bil hal, keadaan saya sampai ke tahap apa? An naqattu manzili. Naqattu manzili bermakna dia punyalah miskin, dia terpaksa mula jual satu persatu barangan daripada rumah dia tu, ya. So perabot dia ke, pakaian dia ke, makanan dia ke, that is the level of kemiskinan, dia sampai terpaksa macam itu sekali, menggadai apa yang ada di rumah. Falamma ishtadda alayya al-amru, as time went by, keadaan makin teruk, ya, keadaan makin teruk dan sampai dah tak ada benda lagi nak dijual. Apa jadi? Wa tajarrada ayali, sampai tajarrada ayali, kalau kita nak terjemahkan dalam Melayu kita boleh kata sampai anak-anak dia tu dah jadi sehelai sepinggang. Maknanya pakaian semua kan dia mula tadi jual satu persatu barangan di rumah, so mungkin perabot dah habis, pakaian pula dijual, sampai anak-anak dia masing-masing ni cuma ada pakaian yang ada atas badan dia, sehelai sepinggang saja, dah tak ada. Watajarrada ayali minal qiswa, maknanya sampai dah tak jadi sehelai sepinggang, tak ada benda lagi, tak ada pakaian lain yang mereka akan pakai. Ketika itu ja'atnil khadimah, khadimah dia datang kepada dia, faqalat ma lana daqiqun wala ma'ana thamanu fama na'mal. Khadimah dia datang beritahu dia, ma lana daqiq, kita dah tak ada tepung dah, ya, kita tak ada syair atau tepung untuk nak, sebabkan dia orang punya makanan asas bukan ruz kan, bukan nasi, tetapi tepung gandum untuk buat roti. So dia kata
kita dah tak ada tepung gandum dah, wala ma'ana thamanuhu, dan kita juga tak ada duit untuk nak beli tepung, ya. Fama na'mal, so apa kita nak buat sekarang? Faqultu asriji himar waqad kana baqiya li himar. So Syekh ni cakap dengan dia punya khadimah, okey, pergi siapkan asriji himar, maknanya siapkan saya punya himar, saya punya keldai. Kan diorang kalau nak naik kuda atau keldai, dia akan letak macam pelana dekat atas keldai tu kan, untuk mereka dapat duduk. So itu maknanya asriji himari, siapkan himar saya. Waqad kana baqiya li himar, yang ada pada saya tinggal seekor himar saja. Okay, mungkin sebelum ini sebab dia kaya kan, so kita faham mungkin sebelum ni dia ada binatang ternakan yang macam-macam, kuda, lembu, kambing, semua telah dijual, tinggal seekor himar ni. Bila khadimah dia dengar tuan dia cakap macam tu, apa dia kata? Faqalat ma akala sya'iran mundu salas fakaifa tarkubuh. Dia punya khadimah kata, himar tu ma akala sya'iran, dah tak makan rumput syair, makanan dia, mundu salas, dah 3 hari dan kau tak kasih makan si keldai tu. Dah 3 hari keldai tu tak makan, seolah-olah macam gambar yang saya tunjuk ni, dah jadi kurus kedengking keldai dia. Fakaifa tarkubuh, macam mana kau nak tergamak, nak naik, okay, nak menunggang himar tadi. Faqultu asriji ala kulli hal, macam seolah dia kata, jangan cakap banyak boleh tak? Pergi je siapkan keldai tu, asriji ala kulli hal. Fa asrajathu, maka khadimah dia tu pun pergilah dan siapkan keldai tadi, pasangkan dia punya pelana. Farakibtuhu, saya pun menunggang keldai tadi. Adubbu alaihi hariban mimma ana fi. Adubbu alaihi, kan tadi kita dah diberitahu oleh khadimah tadi, keldai ni dah tak makan 3 hari. Kita tahu perangai keldai, tiap-tiap hari memang dia perlu makan beberapa kali satu hari, macam manusia lah juga kan. Yang ini 3 hari dah tak makan, okay. So keldai tu dalam keadaan daif. So tuan dia ni sebab nak juga menunggang, adubbu alaihi, dia macam memaksa, macam seolah, you cuba bayangkan seorang yang tak boleh berjalan, kita paksa orang tu jalan, kita tolak dia atau kita pegang dia sampai dia boleh jalan. So macam tu lah, adubbu alaihi, saya memaksa keldai tadi berjalan. Hariban mimma ana fi, sebab dekat dalam kepala saya ni, whatever it is, I want to escape, saya nak lari daripada keadaan saya sekarang. Saya tak peduli dah, saya tak boleh duduk lebih lama dekat sini. I just want to leave this place. Okay, jadi kalau yang ada pada saya cuma seekor keldai itulah yang aku akan paksa sampai aku sampai ke destinasi aku, which is what? Hatta tahaitu ilal Basra. Sampailah saya boleh sampai ke mana? Ke Basra. So kita tahu kat sini dia nak menuju ke Basra. Falamma syaraftuha, okay. Apabila saya telah sampai, syaraftu makna atas syaraf, okay. Saya diberi kesempatan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke Basrah walaupun dalam keadaan yang daif, saya daif, keldai saya daif, keadaan macam, tapi saya dapat juga, Allah memuliakan saya sampai ke Basrah. Syaraftuha idza ana bi mawkibin muqbilin. Tiba-tiba dia kata dia ternampak satu mawkib muqbil. Mawkib ni kalau kita nak terjemahkan, ya, kita boleh kan, you kalau tengok movie-movie lama, diorang kalau nak, terutama orang-orang Arab atau
orang yang tinggal kat padang pasir, bila dia nak bertolak, dia nak buat satu perjalanan, dia tak akan pergi seorang ni, dia akan pergi satu rombongan. So satu rombongan tu ada beberapa ekor unta dan sebagainya, ada banyak hayawan dan caravan, okay. Mauqif itu kita boleh terjemahkan sebagai rombongan atau perarakan pun boleh ya. Kita boleh mengatakan perarakan, kita boleh guna perkataan mauqif. So kalau macam sekarang ada majlis menyambut hari kemerdekaan ke, so ada perarakan kereta-kereta kebal ke, itu pun boleh dinamakan mauqif ya. So kat sini dalam hal ini kita faham satu mauqif, dia nampak satu mauqif on the way towards dia. Okay. Dia terserempak dengan mauqif ni, delegation of people lah, okay. Beberapa ramai orang, satu rombongan yang semua menaiki haiwan dan dia orang ada caravan, ada atas you pernah tengok caravan tak? Kalau cerita-cerita cowboy lama ke cerita-cerita Arab lama kan, dia ada 2 ekor atau 4 ekor kuda kat depan, lepas tu ada macam kereta yang diorang angkat barang lah kan. So itu caravan ya. So kita bayangkan itu, saya dapat jumpa gambar ni, saya tak tahu, macam tak clear je. I hope clear dekat you all punya screen. Okay, so you boleh bayangkan ini. So bimauqibin muqbilin falamman tahaw ilayya, bila mereka, so dia nampak daripada jauh ada satu rombongan yang is on the way, nak dekat kepada dia. So dia pun tunggu sampai rombongan tu sampai dekat dengan dia. Apa dia berlaku? Apa dia buat? Dakhaltu fi jumlatihim, saya pun join diorang punya rombongan. Okay, falamman tahaw ilayya dakhaltu fi jumlatihim, bila mereka sampai kepada saya pun join diorang punya rombongan ya. Indamma, dakhaltu fi jumlatihim bermakna indamma ilaihim. Faraja'atil khailu turidul Basra. Jadi bila mereka dah jumpa, dah tanya khabar apa semua, mereka pun meneruskan perjalanan ya, rombongan caravan tadi bersama dengan Syekh tadi dan orang-orang lain yang menaiki kuda. Semuanya turut meneruskan perjalanan sampailah turidul Basra, sampailah mereka sampai ke Basra, kerana itulah destinasi yang mereka cadangkan nak pergi ya. Fasirtu ma'ahum, ya, saya pun ikut beserta mereka, fasirtu ma'ahum hatta dakhaltuha, sampailah saya ni dah macam dah sebahagian daripada rombongan ini. Wantaha sahibul mauqif ila manzilihi, so bila dah sampai Basra, mereka masih lagi teruskan perjalanan sampailah mana, sebab setiap rombongan itu mesti ada ketua rombongan kan. So ketua rombongan ini lead rombongan itu sampailah dia sampai ke rumah dia. Bila sampai ke rumah sahibul mauqif ini, dia sahibul mauqif ni pun turunlah daripada tunggangan dia atau caravan dia. Wa nazalan nasu ma'ahu, dan yang rombongan orang-orang yang bersama dengan dia pun masing-masing berhenti dan turun daripada dia punya kenderaan masing-masing. Wa nazaltu ma'ahum, saya pun samalah join, saya pun turun juga daripada kedai saya tadi. Wa dakhalna, dan mereka masuk wa dakhalna fa idza, so kita tahu sekarang mereka dah sampai ke rumah tuan punya rombongan ini. So sekarang dia terangkan pada kita tentang keadaan rumah orang tu. Kalau nak lebih faham, tengok gambar ni. Kalau orang Arab dia sampai ke sekarang, kalau you pergi ke Iraq ke, you pergi ke Tunis ke, you pergi ke Algeria ke, Syria ke ya. Bila kita masuk macam rumah kita sekarang, kita mungkin tak dapat bayangkan. Bila kita masuk rumah kita, kan dia biasanya ada pagar.
Lepas pagar tu terus masuk dalam rumah lah, tapi mungkin ada satu tempat yang kita park kereta. Itu yang kita faham sekarang kan. Tapi orang Arab ni rumah dia dikelilingi oleh macam dinding ya, macam penjara. Dia punya dinding tinggi, so daripada luar kita tak nampak. Yang kita nampak adalah dinding yang menutupi persekitaran rumah itu. So bila kita masuk saja, bukannya terus jumpa rumah, kita akan jumpa macam inilah kita, dalam English kita panggil courtyard. Okay, tempat dia macam ada taman, tapi bukan saja pokoknya, biasanya dia orang akan ada nafura macam yang kita nampak ni, nafura ada fountain ya dekat sini. Lepas tu ada mafrush, ada perabot-perabot yang diletak, kerusi, sofa, bunga-bunga. So kat sini, dan dia open air, bukan tertutup. So benda kalau hujan basah lah sini semua. So dia open air dan biasanya kalau tetamu dia takkan sampai masuk ke dalam rumah ya. Kalau orang yang mereka tak kenal, kecuali family saja masuk ke rumah. Jadi kalau orang yang mereka tak kenal macam tetamu dan sebagainya, dia akan stop sampai kat sini saja. Prasana rumahnya yang di antara pagar rumah tadi dengan kawasan rumah. So atas ni biasanya semua bilik-bilik dan kat bawah ni adalah dapur, dia punya hall, tempat makan. Tapi dekat sini adalah tempat family, petang-petang ke pagi-pagi dia orang minum breakfast kat situ, minum kopi petang, dan juga tempat mereka menyambut tetamu. Okay. So dia kata wadakhalna fa idza dihlis, bila masuk saja kita jumpa dihlis ni, tempat courtyard ini yang mafrush, yang telah ada furniture semua, dan bukan saja itu, wanasu julusun ma'ar rajul, dan dah ada orang yang mungkin juga tak semestinya ada kerusi macam ni, mungkin dia orang ada style Arab yang ada kapet saja, lepas tu ada bantal-bantal. So you cuba bayangkan keadaan macam tu. So dia kata bila dia masuk saja, dia nampak kat situ orang dah duduk dah, okay? Ramai orang dah duduk bersama dengan rajul tadi, wahwa sahibul mauqif, ketua rombongan tadi pun dah duduk, dan ketua rombongan ni apa? Fada'a bighadain. Dia pun terus bila semua orang dah selesai masuk ke kawasan rumah dia tu, dia pun jemput mereka untuk makan tengah hari. Faja'u, bila dia punya tuan rumah kata okey, sekarang dah masa makan tengah hari, dia beri isyarat kepada dia punya khadim-khadim. So mereka pun datang, khadim-khadim dia ni semua datang bi ahsani ghadain. Mereka pun mula menyediakan makanan, makan tengah hari yang berat, yang sebaik-baik makanan. So kalau kita faham orang Arab punya tradisi, karam orang Arab, dia ada semualah panggangnya, gorengnya, rebusnya. So akan ada daging, akan ada ayam, akan ada ikan. Salad itu bukannya satu jenis salad, macam-macam jenis salad, ataupun mungkin semua dia letak satu dulang yang besar ya. So whatever it is, kita diberitahu faja'u bi ahsani ghada'in, fataghaddaitu ma'an nas. Saya pun makanlah dengan orang-orang lain ya. Fataghaddaitu ma'an nas summa wadda'na. Lepas kita dah makan, kita pun ambil wuduk. Okay, mereka ambil wuduk, dan lepas mereka dah ambil wuduk, of course dia nak semayang lah tu kan. Wada'a bil ghaliyah. Lepas dia tuan sahibul mauqif tu nampak semua orang dah ambil wuduk, dia pun tepuk tangan ke ataupun dia beri isyarat kepada dia punya khadim untuk apa? Wada'a bil ghaliyah. Bil ghaliyah kat sini, makna ghaliyah sini adalah atar ya, satu jenis atar yang paling mahal ya, yang paling mahal, yang dibuat daripada ambar dan misk dan oud. Kita kalau sekarang kita ada mukhallab nama dia ya.
atar mukhallat. So dia dah campur atar tu, ambar dalam memang mahal. Okay. Lepas tu dicampur lagi dengan sedikit misk. Misk pun mahal. Lepas tu oud lagi. So 3 jenis kayu-kayuan wangi yang dicampurkan menjadi satu wangian yang atar yang digunakan untuk solat. So itulah yang khadim dia masing-masing, ada beberapa khadim pergi kepada setiap orang. Macam kita kalau nak bayangkan bila kita buat maulid, majlis maulid kan, bila kita sampai ke majlis al-qiyam kan akan ada orang yang datang dengan botol atar dan dia akan letak sapukan dekat kita punya tangan. So you boleh bayangkan macam itulah. Okay. Wada'a bil ghadiyah. So dia punya pembantu khadim dia datang dengan atar yang amat mahal. Faghalafna biha. Kita pun ambillah atar tu dan kita sapukanlah seluruh badan kita, tangan kita, muka kita, baju kita. Faghalafna biha. So itu maknanya ya. So kita ambil peluang dah dapat misk, minyak wangi atar yang mahal ni pun kita ambillah secukupnya dan kita sapu habis-habis, puas-puas kat kita punya tangan, badan, muka dan pakaian. Faghalafna biha. Sama. Qala, lepas tu sahibul mawqif tadi, tuan rumah lah kan, dia kata apa? Summa qala ya ghilman. Daripada, of course kita tahu sekarang mereka dah ambil wudu, dia dah kasih atar, mereka pun solat. Okay. Lepas dah solat dah itu semua, tuan rumah mengatakan, panggil dia punya khadim, ya ghilman, hatu safatan. Pergi ambil, ghilman, pergi ambil safat ya. Kalau ini saya letak gambar bakul, dia boleh jadi bakul macam tu pun boleh namakan safat. Dan perkataan safat ni juga boleh digunakan safatul bild. Macam you kalau beli telur 30 ke apa kan, telur tu datang dalam bekas telur kan, yang telur tu berdiri satu-satu, faham tak? Hello? Assalamualaikum. Faham Ustazah. So perkataan safat tu boleh digunakan itu, safatul bild. Tapi dekat hal ini dia menceritakan tuan tu suruh dia punya khadim datangkan safat. So faja'a bisafatin abyad. So khadim tu pergi, lepas tu dia kembali membawa safat abyad, okay? Macam bakul ni, tetapi bakul ini telah ada ditutup dengan kain putih yang tebal. Mungkin cotton ke apa kita tak tahu, tapi abyad mashdud. So very white cloth yang menutupi safat tadi. So sampai kita tak tahu sebenarnya apa dalam safat, yang dia cuma cakap khadim tadi kembali membawa safat yang ditutupi dengan kain yang amat putih. Kemudian bila dia pun diri depan tuan dia, bila tuan dia nampak, tuan dia pun fafataha, dia pun bukalah menyingkap kain putih yang menutupi safat tadi. Fa idza fihi akyasun. Bila dia singkap kain putih tu, semua orang nampak dekat dalam bakul tadi yang ini ada beberapa keys, okay, beberapa beg kecil macam ni dipenuhi dengan dinar, dengan duit emas ya. So bakul tadi yang kalau dia bakul ada beberapa dipenuhi dengan beg-beg kecil seperti ini. Okay. Dan dia ceritakan fa idza fihi akyasun fi kullin, pada setiap keys tadi alfu dirhamin, setiap keys tadi memegang atau contain 1000 dirham. Okay. Fabada'a yu'ti min ala yaminihi. So kita bayangkan sekarang bila kita baca cerita ni, kita bayangkan bahawa mereka sudah duduk dalam macam mungkin satu halaqah,
mereka dah duduk dalam satu halaqah macam tu. So sebelah kanan ada a row of people, sebelah kiri ada row of people. So dia satu halaqah. So tuan sahibul mawqif ini dia mula fabada yu'ti min ala yaminihi. Dia mula dengan kanan dia. Dia pun mula tauzi' kis yang setiap kis tadi ada alfi dirham, dia kasih setiap orang satu. Dan dia punya khadim yang memegang bakul tu pun mungkin kita bayangkan tuan dia tadi bangun bersama khadim. So mereka berjalan dari satu orang ke satu orang ya, tapi mula daripada sebelah kanan. So setiap orang diberi satu kis yang mengandungi 1000 dirham. Fa'amarraha alaihim, okay. Fa'amarraha alaihim bermakna dia pass each one, okay. Dia pindah dari satu orang ke satu orang tu maknanya fa'amarraha alaihim. Summantaha ilayya, sampailah tuan sahibul mawqif dengan dia punya ghilman tu sampai kepada saya, wa a'tani kisan. So tuan sahibul mawqif tu bila sampai kat saya dia berhenti, lepas tu dia kasih saya satu kis. Sebab kalau yang orang lain tadi dia dah kasih satu kis, dia pun berpindah kepada orang lain kan. Tapi bila sampai kat kita punya sahibul kisah ni, dia kata tuan sahibul mawqif tadi berdiri kasih saya satu kis, lepas tu kasih saya satu lagi, summasanna, kasih saya dua lagi. Okay, so dah jadi dua. Wa a'tani akhar, lepas tu kasih saya satu lagi, summa salas, kasih saya tiga. Wa a'tani akhar, so dia dah kasih saya tiga. Orang lain tadi semua dapat satu saja, tapi dia dapat sampai 4 kis, ya? Sampai tiga kis. So dia kata kis, lepas tu sanna dia dapat 2, lepas tu 3, salah dapat 3, wa atani akhar wa akhadatil jamaah. Dan kemudian dia pun berpindah dan dia pun balik semula kasih orang lain sampailah dah habis semua orang dapat. Wa baqiya fi safat. Dia dah round, dia dah keliling, orang semua dah dapat. Lepas tu dah semua orang dah dapat, dia perhatikan dalam dia punya salah tadi, dalam dia punya safat tadi, tinggal ada satu baqiya safat. Dalam safat tu ada baqiya kisun wahid. Masih lagi ada satu kis yang tertinggal. Fa akhadahu biyadi, tu sahibul mawqif tadi pun ambil kis yang satu yang tertinggal tadi. Wa qala, dan dia paling kepada saya. Fa akhadahu biyadihi wa qala haka ya hadha alladhi la a'rifu. Itu yang tadi saya kata, dia kata haka, ambil ni wahai orang yang saya tidak kenali. Okay. Dia pun kasih apa yang menceritakan kita kisah ini, dia pun ambil lagi satu kis. So dia kata fa akhadtu 4 akyas. Ini bermakna saya telah ambil 4 kis. So dia ada berapa ribu? Setiap kis ada 1000 dirham. So sekarang dia ada 4 ribu worth of dirham dengan dia. So daripada dia miskin, tak hilang semua benda, dia terpaksa gadai semua pakai perabot dia sampai pakaian anak-anak dia, isteri dia tinggal selai sepinggang. Okay. So sekarang he ended up dengan 4 bags of yang mengandungi setiap bag ada 1000 dirham. Wa kharajtu. Lepas tu saya pun keluar daripada rumah tu, dah habis semua orang dah makan apa semua. Orang lain keluar, saya pun keluar. Wa kharajtu faqultu li insani. Bila saya dah keluar, saya tanya orang lain yang dekat keliling saya, man hadha? Saya dia tanya kepada orang lain, dia ni siapa ah? Maka orang yang ditanya tu menjawab, qala Ubaidullah bin Abi Bakar.
yang ditanya menjawab orang tadi bernama Ubaidullah bin Abi Bakr. So bila kita check ya, Ubaidullah bin Abi Bakr Al-Thaqafi, okay, dia hidup daripada 79 Hijriah sampai ke 140 Hijriah, dan dia daripada abna' sahabat, anak para sahabat. Dan dia pernah menjadi wali Qada'il Basrah, dia pernah menjadi hakim kepada Basrah, wali Emrah Sijistan, dan juga menjadi menteri di kawasan Sajistan pada tahun 50 Hijriah. Kemudian summa azala ba'da salasin. Lepas tu lepas 3 tahun dia memegang jawatan Walil Amr kepada Sajistan ni, dia pergi menghilangkan diri untuk 3 tahun. Summa waliyah al-Hajjaj, dan selepas itu kawasan Sajistan ini Al-Hajjaj yang jadi menteri atau yang menjaga kawasan itu. Pak Abi Bakar, Ubaidullah bin Abi Bakr Al-Thaqafi, Ishtahara bin Abi Bakr Biljud, dia terkenal dengan dia punya kemurahan hati. Orang memang terkenal lah. So kalau orang sebut dekat Basrah tu Ubaidullah bin Abi Bakr, memang everybody will start lamenting. Dia akan menceritakan, yang tu memanglah dia telah tolong saya sekian-sekian, dia terkenal, dia memang karim, ya, dia memang pemurah, banyak tolong orang, wal infaq alal jiran, dan dia dikenali, dia masyhur dengan dia punya tabiat yang suka beri nafkah kepada jiran-jiran dia, wa i'taqil abid, dan membebaskan hamba-hamba, ya, dia bayar hutang-hutang hamba-hamba tu dan dia membebaskan mereka. So dia punya karam itu memang terkenal. Hatta qala fihi syair, sampai ada syair yang telah bait syair yang telah ditulis tentang dia. Di antara, bukan satu bait, ada banyak syair-syair yang ditulis tentangnya. Di antaranya adalah hatta qala fihi syair Yazid ibn Mafzaq al-Hamairi. Apa dia kata? Yusailuni ahlul Iraqi anil nada. Kalau ditanya ahli Iraq tanya saya anil nada. Nada apa? Embun. Okay? So dia kata kalau ahli Iraq tanyakan saya tentang apa itu nada, apa jawapan dia? Dia akan kata faqultu Ubaidullah halfal makarim. So nak tahu pasal embun, okay, bila kita cakap pasal safa, pasal kesucian, cantiknya, sesuatu situasi yang terbayang pada kita adalah embun. Embun tu dia bersifat murni, ada safa, bersih, cantik, pure, ya. So faqultu Ubaidullah. Kalau you tanya saya tentang embun, saya akan kata embun tu adalah seperti Ubaidullah, okay, yang mana tengah panas-panas dan sebagainya, pagi-pagi buta, itulah yang pertama you nampak dekat, yang menyejukkan kawasan, yang mencantikkan suasana dekat atas daun, dekat atas bunga, okay, adalah nada. Faqultu Ubaidullah halfal makarim, yang mana dia terkenal dengan dia punya sifat makarimul akhlak, dia punya sifat kemuliaan akhlaknya dan judnya dan sebagainya. Okay. So itu adalah cerita kita untuk hari ini daripada Al-Farj Ba'da Syiddah. So again, penulis mengingatkan kita tentang bagaimana berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi keringanan kepada seseorang apabila selepas dia diuji dengan kesusahan. So kalau kita tengok macam perkataan safat juga, kita dalam kamus atau kita akan jumpa perkataan safat ni diterjemahkan sebagai wi'a min qutban syajar.
So yang dibuat daripada apa buluh atau daunnya, itu yang tadi saya tunjuk gambar bakul tadi. So itulah cerita kita hari ini. Ada apa-apa tanya? Dari saya tak ada saja. Okay. Syukran. Kalau tak ada apa ni, dan suasana Dihli sini ya, masih sampai ke sekarang it is masih lagi orang rumah-rumah orang-orang Arab di Timur Tengah yang rumah-rumah lama mereka akan ada kawasan ini. Dan orang-orang ini ialah satu kebanggaan tradisi Arab. Baik, kalau tidak ada apa-apa, kita wallahu a'lam bissawab. Ustazah, Ya. nak tanya, kalau dalam kitab ni, dalam buku ni semua kisah-kisah betul ke? Ya, kisah-kisah yang telah diceritakan dari mulut ke mulut oleh para salihin. Sebagai contoh kepada asyiddah al-farju ba'da syiddah. Kelepasan atau keringanan yang Allah beri selepas kesusahan. Okey, terima kasih. Sama. Ustazah, Ya. adakah sebenarnya daripada permulaan dia join caravan tu memang tuan caravan tu memang kenal dah, maksudnya dia ni orang yang gharib, sampailah di akhir barulah perkara tu jelas, dia beritahu secara jelas, ambillah wahai orang yang aku tidak kenali. Artinya di akhir tu baru convey itu. Okey, apa yang kita boleh katakan biasanya bila macam ini seseorang apakah sifat-sifat karakteristik seseorang untuk diberi kepercayaan menjadi sahibul mauqif, untuk mengetuai sesuatu rombongan. Orang-orang Arab dia akan tengok, dia akan buat analisis tentang syakhsiah orang tu, mestilah terkenal dengan dia punya sidq, dia punya jud, okey, akhlak dia, barulah dia diberi kepercayaan untuk jadi ketua kepada sesuatu rombongan. Jadi in other words, saya nak katakan sahibul mauqif ni mestilah juga di kalangan para salihin, ya. So kita tak jelas dekat sini sama ada apa yang kita tahu, sahibul mauqif tadi diberi ilham untuk membenarkan dia mengikuti rombongan mereka. So kalau mereka dia tak diberi ilham untuk sebab mereka kan dalam perjalanan dia akan berhenti, dia akan berkemah, akan solat, akan rehat. So ini semua yang berlaku dalam perjalanan, dia bukan perjalanan satu hari ya. Dia akan makan beberapa hari, mungkin beberapa minggu. So jadi asalnya tu tidak kenal, tetapi mungkin sahibul mauqif tu telah diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu orang ini. Sebab mungkin dalam kita tadi diberitahu dah kan, dia dah sehelai sepinggang. So kalau dalam keadaan sehelai sepinggang tu mestilah compang-camping keadaan dia, muka dia yang dengan tak makan dah berapa hari, itu tak makan dah berapa hari kat rumah dia. Tapi perjalanan itu sebelum dia berjumpa dengan rombongan ni kita tak diterangkan berapa hari. So bayangkan dah berapa lama dah dia tak makan. So kita baru puasa setengah hari aja kita dah nak macam mati muka kita kan. So bayangkan dia. So keldai dia pun teruk saja. Betul, kesian kan. Dari situ dah jelas ke? Betul. Okay, ada apa-apa lain? Baik. Alhamdulillah. So seperti Abdul Hakim tadi sebut dekat dalam WhatsApp group, sebenarnya daurah
silsilah durus al-adab ini ada 9 halaqat saja. So ini adalah yang ke-9, tapi saya insyaAllah akan buat last halaqah minggu depan, Jumaat depan insyaAllah will be our last session untuk semester ni lah. So saya akan sambung insyaAllah minggu depan kalau diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kisah a'rabun salasatun yatanabba'una bimawti qadil quda wa dafnihi fi darihi. Tentang macam mana 3 Arab telah diberi ilham, dia telah nampak dalam mimpi mereka tentang akan meninggalnya Qadil Quda, dan dia akan bakal dikuburkan, didafankan di rumahnya sendiri. So insyaAllah itu adalah akan jadi kisah yang terakhir untuk silsilah untuk semester ni. Ustazah, Ya. kalau macam untuk SEM akan datang akan ada juga ke? Kalau saya diberi peluang oleh Allah, ya saya akan berbesar hati untuk berkongsi. Orang luar boleh join jugalah. Ya, sepatutnya sebab ini bukan untuk orang UIA saja, semua orang dia patutnya open kan? Betul tak Hakim? Ya Ustazah, betul. Dan insyaAllah tahun depan akan ada lagi kalau Ustazah pun berkelapangan. InsyaAllah. Terima Kalau kasih. saya ada umur panjang, saya masih ada lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyumbang, insyaAllah saya akan berbesar hati dengan peluang ini. Baik, kalau tidak ada apa lagi, kita naktafi bihadzal qadar wa naqra tasbih kafarah wa surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Take care everyone. Ingat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan amalkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau you all masing-masing tengah prepare untuk exam, ingatkan diri sendiri bahawa kita tidak tahu satu benda pun kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan kita tahu. Dan jangan berdosa kepala, jangan ada takabur, jangan ada riak. Betulkan niat kenapa kita belajar, kenapa kita buat ini dan kenapa kita buat itu. Dan lepas tu ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buat kita ke apa ke, kita serahkan semua kepada Allah, dan kerana Allah Maha Basir, ya, dia amat melihat apa yang berlaku atau kerenah hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Barakallahu Sama-sama, fiikum. terima kasih. Jazakallah khair Ustazah. Baik, Wa yubarik fiik. baik, baik. Assalamualaikum.